kalau kita lihat sikap bersih kepada kerajaan semasa, sudah pasti agak berbeza dengan sikap kita dalam pemerintahan BN. Saya ambil contoh, waktu zaman Barisan Nasional, kita tidak ada ruang langsung untuk bertemu dengan pimpinan politik ataupun kerajaan ataupun ahli parlimen untuk kita bicara tentang reformasi. Sebab tu kalau kita lihat dalam konteks zaman Datuk Seri Najib sebelumnya, memang Bersih itu dikenali sebagai badan yang so-called anti-establishment atau anti-kerajaan. Yang mana tidak ada ruang untuk kita negosiasi, berdialog dan sebagainya. Dan itulah lahirnya Bersih 1, Bersih 2 sampai Bersih 5 akhirnya membawa kepada perubahan senario politik semasa kerajaan waktu itu hingga kerajaan tewas ataupun gagal untuk mendapat majoriti 2/3 parlimen. Tapi selepas 2018, iaitu apabila PH menjadi kerajaan, kita mengambil maklum bahawa ruang semakin terbuka. Sebenarnya, beberapa hari selepas kita jumpa Yang Mohd Perdana Menteri, kita telah pun mengadakan pertemuan dengan lebih kurang 22 ahli parlimen. Termasuk Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, YB Presiden Amanah yang juga Menteri iaitu Datuk Muhammad Sabu, Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq dan juga Menteri Wilayah YB Zaliha, dan juga dalam lebih kurang 10 Timbalan Menteri dan juga ahli parlimen backbenchers kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang. Jadi itu follow up susulan pantas yang dibuat oleh Bersih selepas bertemu dengan Perdana Menteri. Dan selepas ini kita akan giatkan lagi pertemuan dengan menteri yang terlibat, khususnya YB Datuk Azzalinal yang memegang portfolio tentang reformasi institusi. Dan kami melihat sebenarnya hasil ataupun hikmah yang baik selepas bertemu dengan Perdana Menteri ialah dia sebenarnya membuka ruang untuk Bersih bertemu dengan menteri-menteri yang lain. Dan juga jika ada keperluan untuk bertemu dengan pejabat awam, pegawai tinggi pejabat awam untuk pastikan agenda reformasi ini berjalan. Sebab kali pertama dalam sejarah kita ada Perdana Menteri yang bertemu dengan Bersih. Kerana sebelum ini memang mungkin sifat Bersih yang confrontational. Jadi memang ruang itu tertutup. Jadi imej kita di peringkat media mainstream dan juga di peringkat kerajaan, anggota pejabat awam itu agak negatif. Tapi hari ini dia agak positif bila mana adanya ruang untuk bertemu. Dan tinggal lagi seperti mana yang statement yang kita keluarkan juga susulan kita bertemu dengan Perdana Menteri, kita menyatakan bahawa Bersih akan terus konsisten untuk pastikan agenda reformasi yang dipersetujui secara prinsip oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan Madani ini dilaksanakan mengikut timeline yang bersesuaian yang kita tetapkan. Ya, berasingan. Ya. Di parlimen. Ya. Ya, betul. Tapi waktu tu pertemuan agak singkat. Cuma beliau secara prinsip bersetuju untuk pengasingan kuasa AG dan PP. Itu yang jelas yang disebut. Ya, tapi kita tidak mendengar komentar beliau tentang itulah. Tapi ya, memang dalam memorandum tu memang kita bangkit soal itu. Tapi memang saya fikir sebab bila sebut tentang pengasingan AG dan PP ini, ia dinyatakan dengan jelas dalam Manifesto Barisan Nasional. Jadi itu mungkin antara sebab mengapa Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO, pengurusi BN menyatakan bahawa mereka secara prinsip juga bersetuju. Dan sebab tu bagi kita juga walaupun orang kata ini adalah kerajaan perpaduan, tapi dalam konteks kerajaan perpaduan sekalipun, kalau kita ambil contoh manifesto ataupun tuntutan Bersih untuk mengasingkan bidang kuasa program negara dan pendakwa raya, ia tidak berbangkit isu kerana ia dipersetujui ataupun ia telah diletakkan dalam manifesto Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi InsyaAllah saya meyakini bahawa tidak ada isu berbangkit seolah-olah ia tidak dipersetujui oleh parti komponen. Malah kalau dibentang di parlimen sekalipun, mungkin parti pembangkang juga akan setuju. Waktu tu pertemuan yang singkat, kita hanya baca 10 tuntutan, tapi itulah respon yang diberikanlah. Ya, betul. Ya, itu. Reaksi yang agak nakal tu biasalah. Contohnya soalan yang ditimbulkan oleh Datuk Seri Zahid sejauh mana Bersih itu bersih. Jadi jawapan saya 100% bersih.
walau apa pun persepsi, interpretasi, bagi kita itu terpulanglah persepsi masing-masing ya. Kalau satu jawapan saya lah, kalau orang yang mungkin tak berpuas hati ataupun mungkin haters kepada Bersih, minta maaf lah, saya tidak ada ubat untuk hati yang tersakiti lah. Kita buat apa pun, kita buat demonstrasi, tak buat demonstrasi, kita buat parakan ke atau tidak, kita bertemu PM ke, kita tak bertemu PM, kita bertemu pembangkang ataupun tidak, ada orang yang akan rasa sakit hati lah. Tapi untuk itu memang Bersih, kita tidak ada ubat untuk mereka yang tersakiti. Ada beberapa statement, banyak statement ABIM yang mengkritik kerajaan. Saya ambil contoh dalam isu, mungkin isu kalimah Allah satu, dan juga isu DNA Zahid. Okay, benda yang mungkin lebih mudah untuk difahami. Sebab tu DNA itu diberikan, memang sebab tu saya jadi Presiden ABIM, kita mengeluarkan kenyataan dengan jelas, bagi kita ia bercanggah dengan prinsip tata kelola yang baik. Malah bagi kita perlu mengikut Perlembagaan Persekutuan, Peguam Negara sendiri memberi penjelasan dan juga kerajaan sendiri memberi penjelasan kepada apa yang berlaku. Sebab isu ini ialah isu rakyat. Dan bagi ABIM, walaupun orang melihat ABIM itu pengasasnya ialah salah seorang pengasasnya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya menjadi Presiden ABIM, saya bertanggungjawab kepada ahli-ahli ABIM yang pemikiran mereka ini pelbagai dan mereka ini juga kritikal. Ahli-ahli ABIM ini tak semua dalam konteks tata kelola yang baik ini boleh berkompromi, tapi mereka ini juga kritikal dalam konteks ini. Jadi saya bertanggungjawab kepada ahli ABIM dan juga saya bertanggungjawab kepada masyarakat massa yang memberi harapan kepada ABIM untuk menegur kerajaan dalam konteks-konteks yang berlaku. Sebab tu dalam konteks Madani sebagai contoh, dalam ucapan dasar yang sebelum ini, saya nyatakan dengan jelas, bila mana ABIM mengkritik keras kerajaan Madani ini, ia sebenarnya terkait juga dengan prinsip Madani. Kalau kita sebut tentang Madani ini dalam tafsiran, pelbagai tafsiran Tocqueville, tafsiran Gramsci, banyak dalam konteks barat ataupun dalam konteks Islam. Tapi saya ambil contoh dalam konteks Islam, tafsiran Madani. Bila mana Syekh Muhammad Abduh, dia menyebut bagaimana kerajaan Madani itu sebagai hakim Madani min kulli wujuh, iaitu pemerintahan Madani dari segenap sikap, dari segenap aspek. Yang mana Syekh Abduh tersebut, pemerintahan Madani itu ialah pemerintahan yang tidak maksum. Maksudnya terbuka kepada kritikan, yang mana harus menerima kritikan. Jadi suatu bila kita sebut tentang aspek Madani yang kita fahami, bila mana kita mengkritik kerajaan, sewaktu saya dalam ABIM, ia sebenarnya ialah untuk mengukuhkan prinsip Madani yang ingin dibawa mengikut narasi yang tepat, yang betul. Jadi menasihati ataupun mengkritik itu saya fikir tidak menjadi isu untuk ABIM berterusan mengkritik mantan Presiden ABIM. Malah hari ini saya juga memegang portfolio sebagai mantan Presiden ABIM yang ke-10. Juga sebenarnya tidak ada alasan ataupun tidak ada sebab untuk kita dihalang untuk mengkritik mantan Presiden ABIM. Sebab kita memahami dalam konteks yang sama, bila mana Datuk Anwar menyebut tentang Madani, beliau juga memahami Madani yang dibawa itu ialah sifatnya good governance, yang terbuka kepada kritikan, yang harus bersedia menerima kritikan daripada semua pihak.